Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kali ini kita akan belajar pelajaran ibadat darjah khas, pelajaran yang ketiga, tajuk sembelihan dan buruan, siri yang kedua. Kita mulakan dengan perkara-perkara sunat ketika menyembelih. Yang pertama, sunat menajamkan mata pisau sebelum melakukan sembelihan. Yang kedua, memutuskan dua urat darah yang berada di leher binatang yang disebut sebagai wadajain. Yang ketiga ialah disembelih di bahagian pada labbah, iaitu bawah batang leher, bagi binatang yang berleher panjang seperti angsa. Seterusnya, sunat menghadap ke arah kiblat dan sunat juga menyebut nama Allah dan berselawat. Apakah hukum sembelihan sekiranya menyebut selain dari nama Allah? Tidak halal sembelihan, tidak halal daging sembelihan sekiranya menyebut selain dari nama Allah. Tidak halal dan penyembelih dikira kufur sekiranya dia mengakui bahawa ada Tuhan ataupun nama selain daripada nama Allah. Bukan sahaja sembelihannya tidak halal, malahan penyembelih akan dianggap sebagai kufur ataupun kafir jika dia mengagungkan nama selain daripada nama Allah. Halal sembelihan jika diniatkan pahala sembelihan untuk disedekahkan kepada ibu bapa. Kita lihat pula bagaimana keadaan binatang yang sukar untuk disembelih, seperti binatang buruan yang liar dan juga atau kalau bukan binatang buruan yang liar, mungkin binatang jinak tetapi dia lari dari tuannya. Memadailah dengan dilukakan mana-mana bahagian badannya. Contohnya apabila seseorang ingin menyembelih ataupun ingin menangkap haiwan yang liar, tetapi sudah pastinya sukar untuk ditangkap, maka memadailah dengan dilukakan di mana-mana bahagian badannya. Cara melukakannya mungkin dengan menggunakan alat tajam seperti panah atau mungkin dengan menggunakan binatang buruan. Hendaklah binatang itu mati pada ketika itu juga. Maksudnya contohnya apabila ada seseorang ingin pergi berburu, yang nak diburunya seperti rusa, sudah tentu sukar untuk menangkap dan menyembelih rusa tersebut. Maka memadailah dia lukakan rusa itu pada mana-mana bahagian dia dengan menggunakan alat tajam seperti panah, dan lepas kena anak panah tersebut, maka rusa itu mati pada ketika itu juga. Halal memakan binatang buruan tersebut walaupun tidak disembelih. Bagaimana sekiranya ada binatang yang jatuh dalam telaga ataupun ada binatang yang jatuh dalam kolam? Kalau nak keluarkan binatang tersebut dari kolam telaga tersebut mungkin terlalu sukar. Jika dibiarkan nanti binatang tersebut akan mati dan rugi. Jadi halal memadai dengan dilukakan dengan sesuatu yang tajam di mana-mana bahagian badannya. Apabila binatang tersebut jatuh dalam telaga, nak disembelih di bahagian lehernya sukar, mungkin lehernya tersembunyi ataupun tertiarap atau tertumbas pada tempat-tempat yang sukar, memadailah dengan dilukakan dengan sesuatu yang tajam di mana-mana bahagian badannya dan daging binatang tersebut hukumnya halal. Yang kedua, tidak halal jika haiwan jatuh dalam telaga ini dimatikan dengan menggunakan anjing buruan atau seumpamanya. Seperti selain menggunakan anjing, mungkin dia gunakan helang ke apa, tidak halal hukumnya.
Dan kita akan lihat pula hukum sembelihan dengan pelbagai keadaan. Keadaan yang pertama ialah hukum sembelihannya halal sekiranya binatang buruan atau binatang jinak yang lari dipanah, dilembing atau dilepaskan anjing buruan kepadanya lalu mati sebelum sempat disembelih tanpa kecuaian. Maksudnya di sini apabila ada binatang yang diburu, binatang buruan seperti rusa, kijang atau pelanduk ataupun binatang jinak yang lari. Binatang tu jinak seperti lembu, kambing tapi dia lari dari tuannya. Nak disembelih payah, nak ditangkap dia lari. Dia sukarlah untuk dipegang. Lalu dipanah binatang tersebut ataupun dilembing ataupun dilepaskan anjing buruan kepadanya dan terus binatang tersebut mati dengan sebab panah, lembing atau anjing buruan tersebut, matinya sebelum sempat disembelih tanpa kecuaian. Kalau dalam siri yang lepas kita dah belajar maksud tanpa kecuaian ialah dia dah memang dah ready, parang dah ada, tak payah nak sibuk cari-cari lagi. Tapi tak sempat nak keluarkan parang, haiwan tersebut mati dengan sebab panah, lembing atau anjing buruan ni. Maka halal dimakan daging tersebut. Seterusnya ialah tidak halal jika kategori yang atas ni, binatang buruan atau binatang jinak yang kena panah di lembing ni, mati sebelum sempat disembelih kerana kecuaian. Maksudnya dia berlengah-lengah seperti baru mencari pisau. Jadi dia cuai, dia tak segera nak sembelih binatang yang telah dipanah tersebut, maka hukumnya tidak halal. Bila dia dah panah binatang buruan, lepas tu dia sempat pula bual-bual dengan kawan-kawan lagi. Dia sengaja melengah-lengahkan. Bila dia sengaja lengah-lengahkan dan haiwan tersebut mati, maka tidak halal daging binatang tersebut. Hukum seterusnya ialah halal kedua-dua bahagian binatang mati sebab terputus dua kerana dilempar dengan alat sembelihan seperti parang atau lembing. Apabila ada seekor binatang yang sukar untuk ditangkap, dipalingkan atau dilemparkan dengan parang atau dengan lembing lalu terputus dua dan mati pada ketika itu juga, maka halal dimakan kedua-dua bahagian tersebut. Tidak halal pula jika binatang yang dilemparkan dengan lembing atau parang tadi belum mati semasa dilemparkan. Apabila dilemparkan dia tak terus mati dan tidak segera disembelih sehinggalah dia mati. Kalau dia lemparkan parang tu tercerai anggota badan dia terus mati, halal kedua-dua bahagian. Tapi sekiranya dilempar, dilontarkan parang atau lembing, tidak segera mati dan dia tak datang untuk sembelih, maka tidak halal kedua-dua bahagian tersebut. Dan seterusnya tidak halal juga anggota binatang yang terputus semasa dia masih hidup. Contohnya ada seekor lembu duduk main tepi jalan, terlanggar kereta, terputuslah kaki dia. Maka tidak halal lah anggota yang terputus tersebut dan dikira sebagai bangkai. Dan lagi haram hukumnya binatang mati sebab pisau terjatuh ke atasnya kerana tiada qasad ataupun tiada niat menyembelih. Seekor binatang sedang tidur ataupun sedang duduk dekat bawah, dekat atas ada parang letak, ada tempat letak parang, tiba-tiba goyang-goyang tempat letak parang tu, jatuhlah parang tu, lalu binatang tersebut mati dengan sebab parang tersebut terjatuh ke atasnya. Haram hukumnya kerana tidak ada niat untuk menyembelih. Seterusnya haram juga binatang yang mati dibunuh oleh binatang buruan yang terlepas kerana tiada qasad, yakni tiada niat menyembelih. Seekor binatang yang dibuat berburu, seorang binatang buruan ataupun binatang yang telah dilatih untuk berburu, dia ada anjing buruan,
Tapi anjing buruan tu dia tak pergi berburu dengan perintah tuannya, dia terlepas daripada ikatannya ataupun terlepas daripada jagaan tuannya. Lalu dia balik membawa binatang buruan. Adakah boleh dimakan binatang tersebut sedangkan tuan dia tak suruh pun pergi berburu? Haram hukumnya kerana tiada qasad ataupun tiada niat menyembelih. Tuan dia tidak ada pun niat untuk menyembelih, tuan dia tak suruh pergi berburu, dia pergi sendiri berburu. Hukumnya haram. Kemudian seterusnya ialah haram juga binatang yang dijumpai mati akibat anjing buruan hilang. Macam yang tadi tu, anjing buruan dia terlepas sebab tu dia datang bawa binatang yang diburu dah mati. Haram. Kalau yang ini dijumpai, apabila binatang buruan dia, anjing buruan dia terlepas lari hilang, kemudian jumpa ada seekor binatang lain mati. Jadi tuan dia kata, oh ni mesti si anjing buruan dia yang gigit ni sampai mati. Jadi boleh tak dia makan binatang yang dijumpai mati itu? Dia nampak ada rusa mati. Oh dia kata ni mesti si buruan, si anjing ni yang gigit rusa ni. Adakah boleh dimakan? Hukumnya haram kerana ihtimal, yakni kemungkinan mati dengan sebab yang lain. Dia tak nampak pun anjing buruan tu yang tangkap ataupun yang lukakan binatang rusa tersebut. Maka mungkin rusa tu mati dengan sebab dipatuk ular ke, dengan sebab-sebab yang lain. Jadi hukumnya adalah haram dimakan. Keadaan seterusnya ialah halal jika memanah sekumpulan binatang dan terkena seekor daripadanya lalu mati kerana ada qasad. Apabila ada sekumpulan haiwan liar, sekumpulan rusa, kita datang bawa anak panah. Jadi kita pun target nak kena sekumpulan ni, tak tahu yang mana. Bila lepas saja, jadi kenalah salah seekor daripada sekumpulan binatang tersebut. Hukumnya halal kerana memang ada qasad untuk memanah, menyembelih untuk mematikan binatang tersebut, walaupun tidak dapat diagak binatang mana satu yang nak dimatikan. Seterusnya ialah halal juga jika tersalah binatang yang diburu oleh anjing kerana ada qasad. Sekiranya ada melepaskan anjing buruan, dia suruh pergi tangkap binatang A. Tiba-tiba anjing tu pergi kecok, dia tangkap binatang yang B. Lalu binatang B tu mati. Hukumnya halal dimakan walaupun tersalah binatang, tetapi halal kerana ada qasad, ada niat untuk menangkap, ada niat untuk menyembelih. Kemudian halal kedua-dua jika memburu dua binatang di mana salah satunya tersalah sasar. Halal kedua-dua binatang tersebut jika dia memburu dua binatang, salah satunya adalah sebab tersalah sasar. Dia nak aim dekat binatang A, pakai anak panah A, tiba-tiba tersasar pada kena A dan kena B juga. Jadi dua sekali kena. Kedua-duanya adalah halal dimakan. Dan yang ketiga, yang seterusnya yang keempat, halal juga jika memenggal leher binatang kerana menyerang manusia. Kalau ada seekor binatang, dia menyerang manusia tu pakai tanduknya, seekor rusa menyerang manusia dengan menggunakan tanduk, lalu dipenggalkan leher binatang tersebut, hukumnya halal dimakan. Bagaimanakah mengajar binatang yang digunakan untuk berburu? Sekiranya kita ada binatang yang hendak digunakan untuk berburu seperti anjing, ataupun biasa famous memang anjing lah, anjing buruan ni, maka binatang tersebut yang nak digunakan untuk berburu ini hendaklah diajar berburu. Diajar cara-cara berburu, macam mana cara nak buru. Siapa yang ajar? Tuannya mesti ajar dia berburu.
Dan sekiranya dia dah patuh pada ajaran tuannya kali pertama, kali kedua, kali ketiga, masuk kali keempat dia mula tidak mengikut arahan tuannya, maka hendaklah diajar semula. Lepas didapati dia tidak mengikut arahan tuannya setelah beberapa kali patuh, kemudian dia tak patuh semula, hendaklah diajar semula. Dan jika tidak menerima pengajaran, kalau dia dah ajar, rupanya binatang tersebut, anjing tersebut tidak menerima pengajaran, degil, nakal, tak nak dengar cakap tuan, maka tidak halal perburuannya. Kalau dia pergi berburu, hasil tangkapan dia tidak halal dimakan oleh tuannya sekiranya tangkapan tersebut atau perburuan tersebut dah mati. Jika tangkapannya masih ada hayat mustaqirrah, sekiranya binatang yang ditangkap itu masih mempunyai hayat yang kuat, maka hendaklah segera disembelih oleh tuannya untuk menghalalkannya. Apakah syarat halal berburu dengan binatang? Kenapa tak kita berburu dengan lembing, dengan anak panah saja? Jadi kadang setengah orang dia berburu dengan menggunakan binatang ataupun menggunakan anjing buruan ataupun dengan menggunakan helang. Apakah syaratnya syarat pada binatang tersebut? Yang pertama, binatang tersebut mestilah yang telah diajar. Kalau kita ada kucing tu datang tangkap burung, lepas tu dia datang dekat kita, burung tu dah mati dan kita tak boleh makan burung tu, dikira sebagai bangkai sebab kita tak pernah ajar pun kucing kita untuk berburu. Tapi kalau kita memang ajar kucing kita untuk berburu, dia datang bawa burung, ayam ke apa yang telah ditangkap, mati, kita boleh mati walaupun tanpa disembelih, boleh dimakan kerana telah diajar. Tapi kalau dia datang bawa binatang burung tu masih dalam keadaan hidup, hendaklah disembelih untuk menghalalkannya. Dan yang kedua ialah binatang buruan itu faham apa yang diajar. Kalau tuan dia kata pergi, dia pergi. Kalau tuan dia kata balik. Kalau tuan dia kata itu, dia faham apa yang diajar oleh tuannya. Barulah binatang buruannya boleh dimakan. Binatang yang diburunya boleh dimakan. Seterusnya, apakah syarat binatang buruan faham diajar? Ataupun macam mana kita nak tahu bahawa binatang buruan, binatang yang kita ajar untuk berburu ni, dia faham apa yang kita ajar? Macam mana kita tak tahu? Bukan kita boleh tanya, faham ke tidak? Atau faham angkat tangan, tak boleh. Tapi binatang buruan macam mana kita nak tahu dia faham? Yang pertama ialah apabila dia mendengar arahan tuannya. Bila tuan dia kata pergi, dia pun pergi, itu maksud dia faham. Kalau tuan dia kata balik, dia balik. Lepaskan, jadi dia pun lepaskan. Itu maksud faham dengar arahan. Yang kedua ialah dia memahami arahan tuannya. Dia bukan setakat dengar, tapi dia patuh apa yang diarah oleh tuannya. Kalau dia dengar je, tuan dia cakap, pergi, dia dengar je, dia tak pergi. Tapi yang maksudnya patuh apabila dia terima arahan, dia dengar dan dia buat. Okay, seterusnya ialah datang kepada tuannya walaupun tidak ditambat. Dia sentiasa ada bersama dengan tuannya, ikut ke mana tuan dia pergi walaupun dia tidak dipegang lehernya, tak ditambat lehernya oleh tuannya. Ikut aja, dia standby dia dengan arahan-arahan yang bakal dikeluarkan oleh tuannya. Dan seterusnya dia tak makan binatang yang diburu. Dia tak ada, dia dapat aja dia terus makan dia tu kan, dia marah tuan dia nak ambil, dia tak kasih. Kecuali mungkin dia setakat menjilat darah dan juga menjilat bulu binatang yang diburu itu saja. Itu tanda yang dia faham arahan. Dia tak makan pun apa yang dia dah buru, kecuali cuma dia sekadar jilat-jilat darah yang ada pada bulu binatang tersebut. Seterusnya, dia tak melawan tuan dia. Dia tak melawan pun tuan dia. Dia tak adalah tuan dia nak ambil
binatang buruan yang dia dah bawa tu, dia bunyi menderang. Binatang kan, anjing kan dia suka menderang, jangan ambil saya punya. Kan? Kemudian seterusnya tidak menyalak kepada tuannya. Dia tak menyalak-nyalak tak mau kepada tuannya. Dan seterusnya dia telah mahir kerana telah diajar berulang-ulang. Binatang itu, binatang yang digunakan untuk berburu tu dikira faham ajaran apabila dia mahir. Mahir ni kerana apa? Kerana dia telah diajar berulang-ulang kali. Dan seterusnya kita boleh lihat pula macam mana pula nak selesaikan masalah tempat gigitan anjing. Apabila anjing buruan pergi berburu, mestilah dia tangkap binatang tersebut dengan menggigitnya. Dan kita semua tahu bahawa gigitan anjing adalah najis mughalazah. Maka tempat bekas gigitan tersebut wajiblah disertu. Maksud sertu ialah basuh dengan 7 kali basuhan, salah satu daripadanya dengan air yang bercampur dengan tanah. Okey. Seterusnya, boleh tak kalau binatang buruan ni dia tindih binatang yang diburu, dia tak gigit, sebaliknya dia tindih, dia nak tangkap seekor ayam hutan, dia pergi terkekam ke ayam hutan tu, dia tak gigit, tetapi dia tindih sampailah ayam tersebut mati. Adakah ayam tersebut boleh dimakan? Halal dimakan binatang yang mati ditindih oleh anjing berburu. Dia tak gigit tapi dia tindih. Hukumnya halal dimakan. Dan seterusnya ialah apakah syarat binatang sembelihan. Sebelum kita sembelih binatang, apakah syarat binatang tu? Syarat yang perlu ada binatang tersebut untuk memastikan dia boleh dimakan. Yang pertama, binatang tersebut mestilah binatang yang halal dimakan. Kalau kita nak sembelih binatang yang tak halal dimakan, memang tak halal. Kalaupun kita sembelih pun tetap dia tak halal. Contohnya kita sembelih katak. Kan, kalau sembelih katak, memanglah kita sembelih pun dia tetap tidak halal dimakan kerana dia memang binatang yang tidak halal dimakan. Apabila kita nak sembelih, pastikan binatang yang halal dimakan seperti ayam, angsa, lembu, kambing, kerbau. Okey. Dan lagi, binatang tersebut mestilah masih mempunyai hayat mustaqirrah. Dalam siri yang lepas kita dah cerita tentang hayat mustaqirrah ni. Haiwan tu mesti ada, haiwan yang hendak disembelih tu mesti mempunyai hayat yang kuat, yang darahnya masih terpancar, yang masih ada pergerakan yang kuat. Dan seterusnya, haram menyembelih binatang yang haram dimakan, walaupun untuk menyenangkannya mati kerana sudah terlalu lama sakit. Kita tengok ada seekor binatang yang contohnya ada anjing lah. Anjing tu dia dah lama sakit, tak mati-mati. Kita kesian. Kita pun sembelih je lah anjing ni supaya dia cepat mati. Haram hukumnya. Okey, seterusnya, apakah alat yang boleh digunakan untuk menyembelih? Yang pertama, mestilah alat yang tajam seperti besi, tembaga, perak, batu, kaca, kayu dan buluh. Daripada besi dibuat parang, pisau. Mungkin ada orang buat parang, pisau pakai tembaga, boleh ada yang buat pakai perak, ada yang buat pakai batu. Diasah-asah lama-lama dia tajam. Daripada kaca pun boleh, kerana kaca sifatnya tajam. Boleh juga dengan menggunakan kayu, buat pisau daripada kayu sampai ditajam dan boleh buat menyembelih. Begitu juga dengan buluh yang tajam. Syarat yang pertama, alat tersebut mestilah tajam walaupun dibuat daripada jenis ataupun apa saja material apa yang kita gunakan untuk membuat alat tersebut. Yang kedua ialah
bukan apa tak boleh menyembelih dengan menggunakan kuku, tak boleh menyembelih dengan menggunakan gigi dan tak boleh juga menyembelih dengan menggunakan tulang. Kita lihat lagi beberapa keadaan ataupun beberapa hukum sembelihan bergantung kepada mengikut keadaan tertentu. Yang pertama ialah haram sembelihan jika menyembelih dengan menggunakan alat yang tumpul dan berat. Gunakan parang yang tumpul, gunakan yang berat seperti ambil batu yang besar berat timpakan pada binatang tersebut, haram hukumnya. Seterusnya, halal memanah binatang yang terbang di udara seperti burung. Kita nak makan angsa, kita nak buru angsa yang sedang terbang di udara. Kita pun ambilkan anak panah, kita panahkan ke atas burung tersebut, lalu jatuh lalu mati. Halal dimakan. Yang seterusnya, haram menembak binatang dengan peluru. Menembak binatang dengan peluru, kalau dia mati, haram dimakan binatang tersebut kerana peluru menghanguskan dan menyebabkan kematian. Dikhawatiri binatang tersebut mati bukan dengan sebab luka peluru tersebut, tetapi dengan sebab sifat peluru tu, panas peluru tu menghanguskan dia hingga dia mati. Dan seterusnya, halal menembak binatang. Jadi kita tengok ni perbandingan yang ini dengan yang ini. Yang halal ialah menembak binatang di sayap atau di kaki yang boleh melumpuhkannya. Dan bila dia dah lumpuh, dia dah tak boleh terbang, dah jatuh tak boleh terbang, lalu pergi dekat binatang tersebut dan disembelih. Mesti para pelajar semua keliru. Tak boleh ke berburu dengan senapang? Boleh, tetapi ada caranya. Kalau tembak terus mati, tak dapat sembelih, hukumnya haram. Tapi kalau tembak, lemah dia terus melumpuhkan dia, tak boleh bergerak, kita datang dekat dia, sembelih. Hukumnya adalah halal. Berbeza dengan menggunakan anjing buruan dan anak panah. Kalau kita panah saja ataupun buruan tu, anjing buruan tu terus saja terekam dan mati, halal dimakan. Dihukumkan bangkai sekiranya anggota yang terpotong daripada binatang yang masih hidup. Contohnya apabila ada kaki binatang tersebut tanggal, jadi dalam keadaan dia masih hidup, maka anggota yang terpotong itu dikira sebagai bangkai dan tidak boleh dimakan. Suci, hukumnya suci jika terpotong dari ikan atau belalang. Tapi kalau yang terpotong tu adalah dari jenis ikan dan belalang, maka anggota yang terpotong itu hukumnya suci dan boleh dimakan. Dan seterusnya, tidak najis bulu binatang yang halal dimakan seperti bulu kambing, bulu ayam, kan? Dan kalau termakan hukumnya tidak najis. Kalau kita beli ayam ataupun sembelih ayam, kadang-kadang kita buang bulu dia, ada tertinggal sikit-sikit dekat ayam tersebut. Bila kita masak, kita tengok ada bulu lagi. Hukumnya tidak najis, kan? Kalau kita termakan pun dimaafkan. Dan seterusnya, najis tetapi dimaafkan sedikit bulu binatang yang tidak halal dimakan seperti kucing dan ataupun harimau. Dimaafkan jika banyak bagi orang yang memeliharanya. Najis hukumnya bulu binatang yang tak halal dimakan. Contohnya seperti kucing. Kita kan ada bela kucing kat rumah, kan? Dia tu sebenarnya bulu kucing yang dah tertanggal daripada badan kucing tersebut, najis, tetapi dimaafkan kalau sedikit. Banyak pun dimaafkan juga sekiranya dia memeliharanya. Kalau kita bela kucing, memang kita bela kucing tu duduk atas
kucing tu duduk atas sofa kita, banyak bulu dia baring kat situ, banyak. Dimaafkan juga kalau kita memang memelihara haiwan tersebut. Ataupun bulu harimau. Kalau ada siapa bela harimau kan, harimau kan tak halal dimakan, tapi ada bulu dia yang tertanggal kena pada pakaian, bulu tersebut hukumnya najis tetapi dimaafkan. Dan halal bangkai ikan dan belalang serta najis yang ada dalam perutnya tetapi yang kecil dan sedikit. Halal bangkai ikan dan belalang. Kalau ada dalam najis dalam perut ikan dan belalang, hukumnya halal tetapi yang kecil saiznya. Kalau ikan tersebut saiznya besar, kalau ada najis dalam perutnya, hendaklah dibuang. Tapi kalau kecil macam ikan bilis, adalah halal dimakan. Kecil sangat. Dan seterusnya ialah halal juga ulat dalam buahan, semut dalam madu dan bubuk dalam beras. Kerana ada ulat dalam buahan, kita sukar nak buah, kita tak nampak pun, halal dan dia hukumnya dimaafkan sekiranya kita termakan. Kemudian seterusnya makruh memotong ikan dan belalang yang masih hidup. Ikan tu masih hidup lagi, kita ambil barang potongkan dia untuk mematikannya. Hukumnya adalah makruh, adalah lebih baik biarkan dia mati dulu baru disiang. Dan halal memakan ikan kecil yang ditelan oleh ikan besar. Tetapi haram jika telah hancur menjadi najis. Kita tangkap ikan, dapat satu ikan besar. Bila kita belah perutnya, dalamnya ada ikan kecil. Sebab ikan besar tu dah makan ikan kecil. Kalau ikan yang dalam perut dia tu masih bentuknya cantik, belum hancur, kita boleh makan ikan yang besar tentu. Makan ikan kecil yang dalam perutnya pun boleh. Tapi kalau dah hancur, dah jadi najis, dah jadi tahi, hendaklah dibuang dan tidak halal dimakan. Alhamdulillah, selesai dah kelas kita untuk kali ini dan selesailah tajuk kita yang ketiga, iaitu sembelihan dan buruan. Kita cuba lagi untuk kelas-kelas yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.